Assalamualaikum. Selamat datang ke Sekolah Mistik Malaysia. Hari ini kita akan menyelami dunia spiritual yang mendalam, memahami sisi kerohanian dan falsafah di sebalik kehidupan Muhammad. Banyak sekali video yang membicarakan tentang baginda. Namun jika kita benar-benar cuba memahami beliau secara mendalam, kita akan dapati terdapat banyak dimensi yang selari dengan tradisi spiritual lain. Video ini mungkin agak panjang, tetapi saya akan cuba ringkaskan dan memberi fokus khusus kepada aspek spirituality dan falsafah, kerana itulah lautan paling luas dalam memahami baginda. Latar sejarah dan konteks Nabi Muhammad S.A.W. dilahirkan sekitar tahun 571 Masihi di Mekah dalam kabilah Quraisy. Zaman itu merupakan zaman yang penuh ketegangan. Empayar besar seperti Byzantine dan Rom menguasai wilayah sekitarnya. Agama Yahudi dan Kristian sudah mempunyai struktur teologi dan politik yang kuat. Namun di tanah Arab, masyarakatnya berpecah kepada kabilah-kabilah kecil. Mereka kuat dalam perdagangan tetapi sering bertelagah antara satu sama lain. Dalam suasana inilah baginda dilahir. Awal kehidupan ayah baginda meninggal dunia sebelum kelahiran. Ibunya Aminah wafat ketika baginda berusia 6 tahun. Baginda menjadi yatim piatu pada usia yang sangat muda. Datuknya Abdul Muttalib menjaganya. Kemudian bapa saudaranya Abu Talib. Baginda tidak mendapat pendidikan formal yang luas, namun pengalaman menggembala kambing dan menyertai kafilah dagang membentuk kepribadiannya sabar, jujur dan berintegriti. Pada usia 25 tahun, baginda bekerja membawa barang dagangan milik seorang wanita bangsawan dan pedagang berjaya, Khadijah binti Khuwailid. Kejujuran dan kecerdasan baginda membuatkan Khadijah tertarik dan akhirnya mereka berkahwin. Perkahwinan itu penuh keharmonian. Pencarian spiritual, apabila usia mencecah 40 tahun, baginda semakin mendalam dalam pencarian rohani. Baginda sering menyendiri di Gua Hira, beribadah dan merenung hakikat kehidupan. Di tengah masyarakat Mekah yang menyembah lebih 360 berhala di sekitar Kaabah, baginda tidak pernah tertarik dengan penyembahan berhala. Baginda mencari Tuhan yang esa. Kemudian incap wahyu pertama. Pada suatu malam di Gua Hira berlaku pengalaman spiritual yang luar biasa. Malaikat Jibril muncul dan memerintahkan, bacalah. Baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Peristiwa itu berulang 3 kali. Inilah detik wahyu pertama, permulaan turunnya Al-Quran. Pengalaman ini bukan pengalaman ringan. Ia memberi kesan fizikal dan emosi yang sangat kuat kepada baginda. Tubuhnya menggigil. Baginda pulang dalam keadaan ketakutan dan Khadijah menenangkan baginda. Proses turunnya Al-Quran wahyu tidak turun sekaligus. Ia turun selama 23 tahun. Ayat-ayatnya datang secara berperingkat, seringkali sebagai jawapan kepada situasi nyata yang berlaku dalam masyarakat. Pada awalnya, wahyu dihafal secara lisan. Para sahabat menghafaz dan menuliskannya di pelepah kurma, kulit binatang, bahkan tulang. Hanya selepas kewafatan baginda, ia dikumpulkan menjadi mushaf yang sistematik. Bahasa Arab Al-Quran bersifat ritmik dan musikal, menjadikannya mudah dihafaz dan diulang dalam solat. Tentangan dan cabaran apabila baginda mula menyeru secara terbuka bahawa Tuhan itu esa dan tiada sekutu baginya. Tentangan hebat muncul dari kaum Quraisy. Mereka menuduh baginda sebagai penyair, ahli sihir, bahkan pendusta. Pada awalnya, ajaran Islam disampaikan secara rahsia. Pengikut terawal termasuk Khadijah dan beberapa sahabat rapat. Namun tekanan semakin meningkat. Penyiksaan berlaku, sebahagian sahabat dibuat. Peristiwa Isra dan Miraj salah satu pengalaman spiritual paling mendalam ialah Isra 2 dan Miraj.
Dalam pengalaman ini, baginda dibawa naik ke langit bertemu para nabi terdahulu seperti Adam, Isa dan Musa. Akhirnya baginda sampai ke hadrat ilahi. Di sinilah solat 5 waktu diwajibkan. Pada awalnya diperintahkan 50 kali sehari, kemudian diringankan menjadi 5 kali, namun dengan ganjaran seumpama 50. Peristiwa ini difahami oleh sebahagian ulama sebagai pengalaman rohani yang sangat mendalam, suatu pertemuan batin dengan Tuhan, ya. Sama bapu makhab namuina dia konsep tauhid inti ajaran baginda sangat jelas. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah digambarkan sebagai maha pengasih, tetapi juga maha tegas dalam keadilan. Islam bukan sekadar ritual, ia adalah disiplin kehidupan, kebersihan, solat, akhlak dan tanggungjawab sosial, dimensi kenabian. Dalam Islam, Allah menyatakan bahawa sekitar 124,000 nabi telah diutuskan kepada umat manusia. Nabi Muhammad bukan pencipta agama baharu, tetapi penyempurna dan nama baharu. Tetapi penyempurna dan pengatur semula ajaran Tauhid yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan pula dan elabafa kau pun sa tamat kapu penutup reflektif. Apabila kita melihat perjalanan ini, jelas bahawa wahyu bukanlah sesuatu yang ditulis dalam satu malam. Ia adalah proses panjang, pengalaman rohani yang mendalam, cabaran sosial, konflik politik dan transformasi peradaban. Islam lahir dalam ketegangan sejarah tetapi membawa mesej tauhid dan disiplin rohani yang kuat. Memahami Nabi Muhammad S. Aidawi memerlukan kita melihat bukan hanya sejarah tetapi juga pengalaman spiritual yang membentuk sejarah itu sendiri. Terima kasih kerana bersama dalam penerokaan ini. Semoga ia membuka ruang renungan yang lebih luas dalam memahami spiritualiti Islam. Menurut kepercayaan Islam, sekitar 124,000 nabi telah diutuskan ke bumi ini. Mereka datang kepada pelbagai bangsa dan wilayah membawa mesej yang sama, membimbing manusia kembali kepada Tuhan Yang Esa. Apabila masyarakat berada dalam krisis moral, apabila berlaku kekeliruan dan kerosakan, Tuhan mengutuskan Nabi sebagai pembimbing. Setiap Nabi membawa sebahagian daripada sifat dan petunjuk ilahi. Walaupun ramai Nabi diutuskan, Islam menegaskan bahawa di atas segalanya hanya Allah yang Maha Tinggi. Dialah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya, ya. 5 tonggak Islam. Selepas pengalaman wahyu dan peristiwa Isra' Miraj, 5 waktu solat diwajibkan. Secara keseluruhannya, Islam dibina atas 5 asas utama yang dikenali sebagai rukun Islam. 1. Syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah pesuruhnya. 2. Solat 5 waktu sehari. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Zakat. Kewajipan mengeluarkan sebahagian harta kepada golongan yang memerlukan dengan kadar tertentu. 5. Haji menunaikan ibadah ke Mekah bagi yang mampu. Zakat bukan sekadar sedekah biasa. Ia adalah kewajipan yang ditetapkan dengan peratusan tertentu. Keadilan sosial menjadi asasnya. Islam bukan sekadar kepercayaan batin, tetapi sistem kehidupan yang berstruktur dengan garis panduan jelas. Konflik dan kuasa. Apabila agama bertemu dengan kuasa politik, konflik hampir tidak dapat dielakkan. Seruan tauhid yang dibawa oleh Nabi mendapat tentangan daripada kaum Quraisy. Apabila penentangan semakin keras, peperangan menjadi realiti sejarah. Dalam Islam, konsep jihad sering difahami sebagai perjuangan mempertahankan iman apabila diserang. Dalam sejarah manusia, banyak empayar bangkit dan runtuh akibat pertembungan antara agama dan kuasa. Islam juga melalui fasa ini. Tahun kesedihan pada tahun ke-10 kenabian, Abu Talib, pelindung utama Nabi, meninggal dunia. Tidak lama kemudian, isteri baginda Khadijah binti Khuwailid juga wafat. Tekanan terhadap Nabi semakin meningkat. Bahkan terdapat usaha untuk membunuh baginda.
Akhirnya berlaku peristiwa hijrah, perpindahan ke Madinah. Di Madinah, baginda membina satu masyarakat baharu berasaskan perjanjian sosial dan prinsip keadilan, kehidupan peribadi dan perkahwinan. Dalam tempoh kehidupan baginda, beberapa perkahwinan berlaku, sebahagian besar melibatkan balu dan wanita yang terjejas akibat peperangan. Ada juga perkahwinan yang mempunyai dimensi sosial dan politik. Salah seorang isteri baginda ialah Aisyah yang terkenal sebagai individu cerdas dan banyak meriwayatkan hadis. Walaupun seorang pemimpin masyarakat dan panglima perang, baginda tetap menjalani kehidupan manusia biasa dengan kegembiraan, perselisihan kecil dan cabaran rumah tangga. Naratif penciptaan, menurut tradisi Islam, Allah menciptakan Adam daripada tanah dan meniupkan roh ke dalamnya. Para malaikat diperintahkan sujud sebagai tanda penghormatan, namun iblis enggan tunduk. Keengganan ini menjadi permulaan kisah godaan dan ujian manusia. Adam dan istrinya diturunkan ke bumi. Di bumi kehidupan bukan lagi seperti di syurga, tetapi tempat ujian. Namun ada janji, jika manusia beriman dan mengikuti petunjuk Tuhan, mereka akan memperoleh keselamatan di akhirat. Disinilah asas spiritual Islam. Kehidupan dunia adalah sementara. Akhirat adalah destinasi sebenar. Hari pembalasan dan keadilan sosial. Konsep hari pembalasan bukan sekadar ancaman hukuman. Ia juga satu panggilan kepada keadilan sosial. Peperangan dan perdamaian peperangan berlaku dalam konteks sejarahnya. Namun banyak peristiwa menunjukkan bahawa perdamaian sering menjadi pilihan apabila memungkinkan. Perjanjian dan kompromi dibuat walaupun ada yang tidak berpuas hati. Keamanan dianggap sebagai tujuan utama, manakala peperangan sebagai pilihan terakhir apabila diserang. Wafatnya Nabi pada tahun 632 Masihi, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan wafat di rumah Aisyah di Madinah. Baginda berpesan agar tidak dipuja sebagai Tuhan. Baginda hanyalah seorang manusia dan pesuruh Allah. Baginda dikebumikan secara sederhana. Selepas kewafatannya, kepimpinan diteruskan oleh para khalifah dan Islam berkembang ke pelbagai wilayah dunia. Penutup reflektif Islam memperlihatkan gabungan antara pengalaman spiritual yang mendalam dan pembinaan struktur sosial serta politik. Di satu sisi, hubungan rohani dengan Tuhan, di sisi lain, pembentukan masyarakat dan sistem pemerintahannya. Memahami perjalanan ini memerlukan pembacaan yang mendalam dan sudut pandang yang seimbang. Terima kasih kerana mengikuti penerokaan ini. Semoga ia membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang sejarah dan spiritualiti Islam